Ini kita akan masuk pada bait yang ke-19. Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, qad ishtarallahu macam mana maulaya salli wa sallim daiman abada, qad ishtarallahu nafsan ya lahu thamanan bi jannatin nila min tiba'i mukhtari'i. Qad ishtarallahu nafsan ya lahu thamanan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli jiwa golongan mukminin, dan betapa mahalnya harga tersebut yang telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi jannatin nila min tiba'i muhtari'i, harganya adalah dengan syurganya yang didapatkan oleh yang meninggalkan tabiat kebiasaannya. Jadi dalam bait ini difahami bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli golongan mukminin. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Maknanya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli barang tersebut, bermakna sesuatu yang dibeli oleh Allah tidak akan disia-siakan. Sesuatu yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud ianya sangat berharga. Bukan makna di sini bahawa berlaku jual beli tersebut, tidak. Kerana kesemuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di dalam alam ini melainkan kesemuanya adalah milkun lillahi Subhanahu wa Ta'ala, miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat tadi sebagai suatu semangat kepada golongan mukminin untuk terus melakukan kebajikan dan kebaikan, kerana mereka telah dibeli oleh Allah. Maksudnya mempunyai harga yang mahal sehingga dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila mana kita telah membeli kata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli sesuatu tersebut dan telah menjadi miliknya Allah, maka barang belian tersebut akan berada di bawah tuan miliknya, untuk dilakukan apa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik yang agung, pemilik yang maha mulia, pemilik yang adil. Maka Allah akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita kalau beli kereta yang mahal, maka kita akan jaga kereta tersebut dan diletakkan di tempat yang sepatutnya. Jadi kalau kita beli kereta yang mahal, contohnya, kita tak akan bawa kereta tadi masuk dalam decah, masuk ke dalam pendang dan sebagainya, kerana itu bukan tempat dia. Tamam? Dan kalau kita beli emas contohnya, kita akan simpan di tempat yang sepatutnya. Kita tak akan gunakan pada tempat yang sewenang-wenangnya, tak akan dilempar di lantai dan sebagainya. Maka kalaulah pemilik yang sifatnya tadi berubah seperti kita, tamam, ini pun menghargai sesuatu yang berharga pada sisinya, bagaimana bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli golongan mukminin, sudah pasti akan diletakkan di tempat yang sebaiknya, iaitu apa? Bijannatin. Mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila mana golongan muslimin berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah di Makkah Al-Mukarramah, iaitu sebanyak 70 golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam riwayat 74 bilangan mereka di kalangan ahli Madinah Al-Munawwarah. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, ishtarit li rabbika wa li nafsika ma syi'ta. Wahai Rasulullah, syaratkan bagi Tuhanmu dan juga bagi dirimu apa yang kamu inginkan. Maksudnya kami berbai'ah denganmu ya Rasulullah, kamu letakkan apa syarat pun kami akan ikut. Kalau syarat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan ikut, dan syarat bagi dirimu pun kami akan ikut. Tamam? Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ashtaritu li rabbi an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Bagi pihak Tuhanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mensyaratkan kepada kalian agar kamu tidak menyembah selain Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Itu syarat bagi pihaknya Allah.
Wa ashtaritu li nafsi, bagi pihak diriku pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa amwalakum. Faham? Iaitu aku menghalang diriku daripada apa yang tamna'una minhu anfusakum wa amwalakum. Maksudnya yang kamu jaga pada dirimu dengan harta dan jiwa peribadimu, maka aku juga menghalang untuk aku mengambil apa yang telah kamu jaga tersebut. Itu maknanya. Faham? Jadi kalau kata kamu menjaga hartamu, kamu menjaga jiwa peribadimu, maka aku juga menghalang dan menjaga apa yang kamu jaga tersebut. Bermakna yang dijaga olehmu dijaga olehku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa idza fa'alna dzalika fama lana. Maka kata sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Rawahah, kalau kami lakukan sedemikian, apa yang kami akan dapatkan ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam al jannata. Maka kamu akan dapatkan syurga. Qalu ribhul bai'. Nah, ini adalah perniagaan yang menguntungkan. La naqilu wa la nastaqilu. Ay la nafsaquhu wa la nanquduhu. Maknanya la naqilu wa la nastaqilu. Kata Sayyidina Abdullah bin Rawahah, maknanya la nafsaquhu. Kami tidak akan fasahkan perniagaan ini sampai bila-bila, dan kami tidak akan bercanggah ataupun mencabut perjanjian ini sampai bila-bila. Wala nanquduhu maknanya. Qala Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, kata Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, isma'u ila bai'atin rabihatin baya Allah biha kulla mu'minin. Faham? Jadi apa ni, isma'u ila bai'atin rabihatin baya Allah biha kulla mu'minin. Faham? Ataupun baya Allah biha kullu mu'minin. Maksudnya, dengarlah, kata Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, dengarlah kalian kepada bai'ah yang beruntung ini, bai'ah yang punya keuntungan ini. Baya Allahu biha kullu mu'minin. Yang pada setiap mukmin berbai'ah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara tersebut. Wallahi ma ala wajhil ardi mu'minun illa waqad daqala fi hadhihi al-bai'ah. Tidak, demi Allah, kata Imam Hasanul Basri, tidak ada di atas wajah atau di atas muka bumi ini seorang mukmin melainkan kesemua mereka masuk ke dalam apa yang telah dijanjikan dalam bai'atul ula. Yani bai'atul aqabah yang pertama, kesemua perjanjian yang telah dicatat oleh para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah perjanjian kita semua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana seorang tadi membaca bai'atul aqabatul ula, maka kena menganggap bahawa dirinya berada di tempat tersebut, sedang berbai'ah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti, menjalani kehidupan, mempertahankan baginda Nabi dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bai'ah yang dilakukan oleh para sahabat adalah dengan bai'ah zahir dan batin. Mereka bukan hanya bai'ah zahir sahaja dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kemudian menidakkan batin mereka. Tidak. Para sahabat Nabi berbai'ah dengan zahir dan batin mereka, maka pahalanya juga, harganya juga adalah zahir dan batin. Apa maksud zahir yang kita berbai'ah dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bai'ah zahir kita adalah dengan kita berbai'ah dengan jiwa pribadi kita untuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sanggup mengorbankan jiwa pribadi kita dan menghabiskan harta kita untuk di jalan Allah fi sabilillah. Nah, sama ada dalam apa jua, dalam bentuk kebaikan sekalipun. Maka sesiapa yang berbai'ah dengan zahirnya tersebut, menyerahkan jiwanya untuk Allah dan Rasul, maka liman fa'ala dzalika al-jannatu adh-dhahirah fil akhirah. Maka siapa yang melakukan sedemikian, baginya syurga yang zahir di akhirat nanti. Dia akan dapatkan syurga yang zahir. Dan dimaksudkan dengan batinah, iaitu kita berbai'ah dengan batin kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan jihadul akbar. Tadi jihadul asghar. Ini jihadul akbar. Ini bai'ah kita dengan batin. Apa makna jihadul akbar? Bi an yujahidal mar'u nafsahu hatta yuzila anha ittiba'a al-qabithata kal-kibri atau kal-kibari wal-hasadi wal-ghabawati wal-hiqdi wal-adawati. Dan
dia menyucikan dirinya, bermujahadah nafsunya, jiwa peribadinya untuk menghilangkan tabiat buruk bagi dirinya seperti takabbur, hasad, kebodohan, hiqid, dengki dan juga adawah, permusuhan, dan kemudian menggantikan akhlak tadi dengan akhlak yang mulia, seperti tawadhu', seperti salamatus sadri, seperti menghiaskan dirinya dengan ilmu. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sentiasa qanaah dengan apa yang telah Allah Ta'ala berikan. Maka orang yang masuk ke dalam syurga batin ini bersama dengan syurga zahir, maknanya melaksanakan kedua-dua jihad, jihadul asghar dengan jihadul akbar, maka Allah Ta'ala menyebut waliman qafa maqama rabbih jannatan, ay jannati ay jannatan na'im fil akhirah, tamam, dan juga jannata irfan fid dunya. Dia akan dapat dua jannah. Waliman qafa maqama rabbih jannatan, siapa yang takutkan kedudukan ataupun yang takutkan Tuhannya, maqama rabbih maksudnya yang takutkan Tuhannya, jannatan bagi mereka dua syurga, iaitu syurga na'im di akhirat kelak dan syurga irfan ketika di dunia. Dia akan dapatkan pengetahuan, dan sesiapa yang diberikan dengan ma'rifah ini dengan walau sedikit, maka layak digelar kepadanya arif billah, yang mana boleh untuk mendapatkan pancaran nur dan menjadikan dia termasuk di kalangan warasun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pewarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Jadi siapa yang mengorbankan jiwanya untuk dan juga hartanya untuk mendapatkan syurga, falahul jannah, maka dia akan dapatkan syurga Allah Ta'ala. Dan itu jihadul asghar. Dan sesiapa yang mengorbankan hatinya, ruhnya untuk mendapatkan Allah, maka baginya Rabbul Jannah. Tamam? Siapa yang mengorbankan jiwanya untuk mendapatkan syurga, pergi perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertahankan agama Allah Ta'ala sehingga dia terkorban, maka dia akan mendapatkan jannah. Sesiapa yang mengorbankan jiwanya dan juga nafsunya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentaati perintah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tujuan dia lakukan tadi fi talabillahi subhanahu wa ta'ala. Dan mereka disebut fi sabilillah. Dan fi sabilillah adalah kepada kelompok yang berada di peringkat yang pertama, jihadul asghar. Manakala peringkat kedua, jihadul akbar, mereka disebut dalam Al-Quran menjahadu fillahi. Mereka berjihad fillahi, bukan fi sabilillah. Tamam? Mereka fillah, bukan fi sabilillah. Maka man talaballah falahu rabbul jannah, maka baginya Tuhan pemilik syurga itu sendiri, bukan syurga sahaja. Maka siapa yang mendapatkan pemilik syurga tersebut, maka segala isinya, nikmat dan perkara yang terbaik yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti akan diberikan kepada hamba tersebut. Dan jalannya bagaimana? Melalui tasfiyatu al-qulub, melalui jalan kesufian, melalui jalan yang telah ditunjukkan oleh para salafus salih yang terdahulu, seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tamam. Kemudian al-Imam radhiyallahu taala anhu menyebut pada bait yang ke-20, hadza wa haitsu sa'id taqum wa qudh wa tubi wasma' wa la taghtarir wal haqqa qultu fa'i. Hadza wa haitsu sa'idta qum wa quz wa tubi. Ini adalah apa yang aku sebutkan pada kalian, kata Sidi al-Imam Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala. Dan yakni apa yang telah aku tulis kepada kamu wahai para pendengar. Hadza wa haitsu sa'idta, yakni akan kebahagiaan. Ini kata Syekh, yang telah aku sebutkan ini, yang telah aku tuliskan ini kepada kalian dalam 19 bait yang sebelumnya aku sebutkan, termasuk bait ini. Ini adalah kebahagiaan. Hadza wa haitsu sa'idta qum, maka bangunlah. Untuk apa? Untuk melaksanakan arahan. Wa quz, dan ambillah, yakni apa yang telah aku berikan kepada kalian dengan ilmu ini. Wa tubi, dan bertaubatlah daripada apa yang telah berlalu pada umurmu dalam kelalaian.
Wasma' wa la taghtarir. Dengarlah dan jangan terleka. Ini tajuk kitab ni. Isma' wa la taghtarir. Wasma' wa la taghtarir. Dengarlah dan jangan terleka. Yakni dengan segala nikmat yang telah dikurniakan kepadamu. Wal haqqa qultu fa'i. Dan ketahuilah bahawa apa yang telah aku sebutkan ini adalah benar semata, maka hafallah dan beramallah dengannya, jangan ditinggalkan. Tamam? Ini adalah pesanan daripada Al-Imam agar kita melakukan dan bukan hanya sekadar mendengar. Sebaliknya kita mengamalkan apa yang telah disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini dengan sesungguh-sungguhnya. Tamam? Jadi apa yang telah kita bacakan dalam beberapa puluh pertemuan kita ini adalah khulasah daripada apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala, yang beliau merupakan alim kabir, ahli di dalam bidang ini, yang telah memberikan petunjuk dan tarbiyah kepada para muridnya. Maka perlu bagi kita untuk mengambil perhatian dengan perkara tersebut. Karena itu, orang yang beramal dengan ilmu yang telah dia ambil, ilmu yang telah dia dapatkan, maka moga-moga dia akan diberikan dengan ilmu laduni, ilmu yang mana akan membimbingnya dengan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu disebut man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Sesiapa yang beramal dengan sesuatu yang dia telah pelajari, yang telah dia dapatkan ilmunya, warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang dia tidak ketahui. Tamam? Ini disebut sebagai laduni. Nah, ilmu laduni ay min ladun, daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Khadir alaihi salam. Nah, karena itu syekh yang besar dalam tariqah kesufian adalah Sayyidina Khadir alaihi salam. Nah, dalam petunjuk kepada ilmu kesufian ini adalah Sayyidina Khadir. Jadi untuk mencapai kepada kedudukan tersebut ataupun mendapatkan bimbingan tadi, maka perlu baginya untuk mendapatkan bimbingan pada sudut ilmu. Jadi tak cukup hanya sekadar membaca kitab-kitab tasawuf, buka kitab-kitab makrifat, dan kemudian dibuat telahan sendiri tanpa tarbiyah daripada guru yang benar. Jadi cawan yang nak dituangkan dengan air yang suci perlu daripada bekas yang suci. Kalau bekas tidak suci dituang ke dalam cawan yang kecil, maka akan semakin bertebaran ketidaksucian tersebut. Kita kalau mengaji fiqh, dalam bekah yang dimasuk kurang daripada 2 kolah, lainlah bekah lebih pada 2 kolah. Maksudnya kalau wadah orang tersebut bekasnya tadi qullatan fa akthar, 2 kolah dan lebih, maka lam yahmilil qabath, dia tidak akan menanggung sebarang kerosakan seperti para awliya Allah Ta'ala yang kibar. Apatah lagi Sayyidina Rasul SAW yang tidak ada bandingannya. Maka yang wadahnya kecil macam kita ni, yang kecil ni, bila kecil kurang pada 2 kolah, kena pula dengan kotoran, apa akan berlaku? Kotorlah bekas tadi. Kalau kena dengan najis, jadi mutanajis. Kalau kena dengan yang suci juga, tapi menyebabkan berlakunya penukaran, akhirnya tidak boleh untuk menyucikan. Betul tidak? Masuk kopi, bolehlah orang minum. Tapi nak bagi untuk bersuci, tak boleh. Dia boleh bagi ke orang minum, maksudnya suci. Masuk kopi, masuk teh, masuk gula pula, maka dia termasuk dalam apa? Mutaghayyir. Dia berlaku perubahan dengan mukhalid, dengan sesuatu yang mukhalid, kemudian Allah dan dia tahir, suci, maka dia mengambil tempat seperti musta'mal. Tahir ghair mutahhir, suci tapi tidak menyucikan. Dan dia boleh bagi orang minum. Orang boleh minum, rasa alhamdulillah khair, tapi tak boleh menyucikan dirinya dan orang lain. Tamam? Dia tak boleh menyucikan. Jadi bagaimana nak jadi murabbi? Bagaimana nak memimpin umat kalau sendiri tidak tahir mutahhir? Tamam? Dahlah bekah kecil, masuk pula mutaghayyir. Kalau suci, alhamdulillah khair lagi, boleh lagi tuang kat orang. Kalau masuk najis, macam mana? Jadi mutanajis. Bila dituang pula ke dalam cawan wadah anak muridnya, yang cawan tadi lebih kecil daripada wadah gurunya, dituang ke dalam cawan murid lebih lagi menanggung najis tersebut.
Kenapa? Karena najis tadi akan makin bertebaran. Tadi duduk dalam bekas dia saja. Dia pituang dalam bekas lain pula najis. Faham? Jadi apa yang akan berlaku? Bertebaranlah mutan najis tersebut. Ha? Jadi itu misal kepada apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala dengan petunjuk perkara tersebut dan merasakan dirinya sebagai murabbi, merasakan dirinya sebagai pemberi petunjuk kepada umat. Hasya lillah, na'udzubillahi min zalik. Moga kita tidak termasuk di kalangan orang yang merasakan diri sedemikian, yang kita rasa macam tu. Kita rasa selalu ingin tambahkan lagi ilmu pengetahuan, ingin dibimbing, dididik lagi, dan melazimi selawat kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam agar diri ini sentiasa dibimbing oleh Allah dan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu man amila bima alima, syarat dia mesti alim. Macam mana nak beramal kalau tidak berilmu? Maknanya ilmu laduni, syarat dia mesti ilm awalan. Kenapa Nabi sebut apa? Man amila bima alima. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ada. Dan ilmu tidak akan dapat. Ilmu tak sama dengan maklumat. Maklumat kamu boleh baca. Tapi ilmu tak akan kamu dapatkan dengan makna ilmu yang hakiki, melainkan daripada guru. Tamam? Melainkan daripada guru. Jadi perlu belajar. Perlu menuntut ilmu daripada guru. Perlu mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'in dan jail ilal jail, generasi ke generasi, kesemuanya mengambil ilmu dengan turutan silsilah tersebut. Maka mau tidak mau perlu dengan ilmu terlebih dahulu. Sebab itu disebut man amila bima alima. Siapa yang beramal dengan apa yang telah dia ketahui, yang dia telah pelajari, yang telah dia dapatkan ilmunya, barulah Allah Ta'ala beritahu pada. Maksudnya ilmu, amal, kemudian akan dapat apa? Lama'. Yang kita sebut sebelum ni. Dia ada lughah Arabiah ni, dia punya keistimewaan dia. Dia boleh berubah dalam satu huruf dalam kalimah tadi, boleh berubah-ubah dan maksudnya berkaitan. Tamam? Ilm, alama, ain, lam, mim. Kalau ditukar, mim duduk tengah, jadi amila. Kalau tukar lam pergi duduk depan, la ma'a. Faham? Jadi man amila bima alima, ilmu dulu, kemudian dia beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Kata Nabi, warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Maka Allah wariskan kepadanya ilmu yang dia tidak ketahui. Kemudian diberi apa tu? Lama'. Lama' apa dia? Cahaya, terang benderang, laduni, yang beliau boleh melihat perkara yang tidak dilihat oleh seseorang yang lain. Maka ini dipanggil nau' minal kashf. Kasyaf yang dipimpin oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kasyafnya syaitan, bukan kasyafnya jin. Dibuka pandangan mata, six sense. Dan dia nampak jin lintah. Dia nampak makhluk halus. Dia ingat tu adalah maqamul ali. Pada itu maqam masih lagi maqam bagi makhluk yang biasa. Malah tu maqam lebih bahaya lagi. Baru duk lintah depan mata dengan makhluk-makhluk tadi. Dia rasa tertipu dah, kata dia boleh tengok alam sebalik mata. Kata anak murid Ayah Pin, alam bazrah, kan? Kata dalil kata apa? Dah Tok Guru pun macam tu, anak murid turun lagi bangang lah, kan? Dia macam nak jadi cerdik, jadi lagi bangang lah. Baik. Kemudian apa kata Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain pada penutup kitab beliau? Apa kata beliau? وصلي وسلم رب الخلق أجمعه على الذي من يرد للحب يتبعي. تمام. وصلي وسلم رب الخلق أجمعه على الذي من يرد للحب يتبعي. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, telah berselawat dan mengucapkan salam ke atas hamba-Nya yang siapa inginkan kecintaannya pasti akan mengikutinya, yaitu junjungan besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dhunubakum. Tamam? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang katakan, wahai Sayyidina Rasul, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kamu wahai mukminin mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku, kata Sayyidina Rasul, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Bukan kamu cintakan Allah, tapi Allah mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampunkan dosa kalian. Tamam? Jadi dalam penutup ini, Sayyidina Al-Imam Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu kan beliau kata apa? Hadza wa haisu sa'idta qum wa khudh wa tubi. Nah, ini kamu kena ambil, beramal dengan ilmu yang telah aku sebutkan ini. Khudh wa tubi, ambil ilmu ni, amalkan dan taubat daripada segala perkara yang kamu telah lalaikan. Wasma' wa la taghtarir wal haqqa qultu fa'i. Apa yang aku sebutkan ini dengar, jangan lalai, dan kemudian ikutilah perkara tersebut dan amalkan, lakukan dia dengan sebaiknya. Nah, maka kemudian dia kata apa? Wa sallallahu wa sallim. Nah, salli wa sallim rabbul khalqi ajma'i. Maknanya beliau ingin beritahu, kata apa? Bagaimana kamu nak beramal tadi? Seolah-olah begitu. Ini jalannya. Ini pintunya. Pintu tersebut tidak ada yang lain melainkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melalui jalan Sayyidina Rasul lah, pintu itulah kamu akan dapatkan kebaikan tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi beliau menutupkan kitab ini dengan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlaku khilaf di kalangan ulama berapa kali kita nak kena selawat kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah sekali sahaja seumur hidup? Berlaku khilaf dalam masalah tadi. Nah, sebahagian ulama mengatakan bahawa wajib untuk kita berselawat kepada Sayyidina Rasul sekali seumur hidup, dan ini kebanyakan ulama berpandangan sedemikian. Berbeza dengan Al-Imam Al-Qustullani radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Masalikul Hunafa. Kata beliau, wa ma ahsana qawla Abil Yaman Ibni Asakir. Al-Imam Ibnu Asakir radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, aqulu wallahi wallahu yaqulul haq. Yang mana beliau telah menyebutkan bahawa dia, inna salata ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibatun ala al-mukallafi idza sami'a dhikrahu kullama dhukir. Setiap kali didengarkan tentang nama Nabi, maka perlu dan wajib untuk kamu selawat setiap kali mendengar nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan disayangi air liur kita, dan itu akan diberikan dengan balasan dan juga pahala yang berlipat kali ganda dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya orang yang berselawat kepada Nabi, dia telah berzikir kepada Allah Ta'ala. Ajib. Saya pernah jumpa ada seorang menulis dalam Facebook ni, dia kata apa? Dia kata, baguslah dianjurkan majlis selawat perdana, kata-kata dia kata. Lepas ni boleh pula lah anjur majlis berzikir kepada Allah Ta'ala pula. Cik, kita kata, macam mana kamu boleh sebut macam tu? Maknanya kamu tak faham pun selawat tu apa dia. Ada seorang lelaki, ada seorang perempuan, barang dia hilang. Bila barang dia hilang, kemudian ditanya kepada seorang alim, maka alim tadi kata kepada dia, selawatlah kepada Nabi SAW. Selawatlah kepada Nabi, insyaAllah akan jumpa balik barang kamu yang hilang tadi. Maka perempuan tadi pun berselawat. Dan Alhamdulillah jumpa balik barang yang hilang tadi. Takdir Allah. Maka jumpa seorang Nabitah. Ini yang janggut panjang, tak arti apa ni. Terus dia kata apa? Dia kata, kenapa kamu selawat? Ini tidak ada dalil. Nak cari barang, kamu terlupa satu benda, kamu selawat. Ini mana ada dalil, dia kata. Sepatutnya kalau kamu lupa, kamu mengingati Allah. Apa dia ayat Quran? Ada tak? Idza nasita apa dia? Fadhkurullah. Ada ayat jenis itu lebih kurang tu. Ada Syarimi? Ada? Apa dia cakap?
Fashkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Tak. Bukan. Ada ayat lain? Iza nasitum, macam mana? Iza nasitum. Tak ingat? Hampa ni. Baik Quran hampa tu. Apa dia? Lah. Ada tak? Fazkurullah dah. Tak. Tak ada. Saya tak ingat dah ayat dia. Ada ayat yang cerita berkenaan dengan kalau kamu lupa, maka sebut nama Allah Ta'ala. Jadi bila sebut macam tu, apalah, poin dia nak cerita tu je. Wazkur rabbaka. Tu ayat dia. La ilaha illallah. Apa dia? Wazkur rabbaka idza nasita. Tu nak cerita cari hat tu je. Allah. Tu pun baca wazkur rabbuka. Wazkur rabbaka idza nasita. Sebut nama Tuhanmu kalau kamu lupa. Baik. Syekh Ali Jumaah kata apa? Lawak lelaki ni. Punya jahilnya dia nak tegur orang, suruh ingat Allah Ta'ala. Dia terlupa dalam selawat tu kita sebut apa? Kita sebut apa selawat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma awal dulu. Ya Allah. Kan tu zikir tu. Awal lagi zikir. Dalam selawat ada zikir. Faham? Ini dalil jahil. Ghabawah. Tu suruh tadi buang dulu ghabawah tu dengan ilmu. Pergi mengaji. Bukan duk tengok YouTube 4 minit. 10 minit buat reaction kat orang. Kata orang tu, kata kat orang ni. Bukan yang tu kita nak tengok. Baca pun tak betul. Nahu tunggang terbalik. Kemudian nak baca, nak buat reaction kat orang. Kamu nak buat reaction kat orang, bagi erti dulu. Kamu nak bagi komen kat orang, bagi pandai dulu. Ini kita pun baca tak betul. Nahu ikut tunggang terbalik baca. Kalau kau ada wajah tak apa juga. Tak ada wajah tu. Kaki pun tak ada. Bukan zakat wajah. Kaki pun tak ada. Macam mana kita nak reaction kat orang? Kita nak react dekat orang, nak beritahu kata, nak komen kalam orang. Orang nak komen ni, kalau juri dalam chef, master chef, kurang-kurang kawan tu, dia mesti master juga dalam chef tu. Macam mana dia nak master chef? Dia nak tegak jadi juri kat orang. Dia pun tak erti masak. Jangan nak rasa kata, tak sedap ni. Kata ada master chef kadang-kadang juri dia artis semua dah. Yang tu kira master chef pun kita keluar daripada kaedah asal lah. Hanya short-short ya program. Kawan ni ada restoran, kawan ni pernah jadi chef di hotel terkemuka, kawan ni pernah jadi sekian-sekian. Depa ni jadi orang yang akan reaction kepada apa yang dimasak oleh peserta-peserta tadi. Jadi bila depa komen, orang rasa terhormat tak bila kena komen? Terhormat lah pada waktu tersebut. Kenapa? Kerana yang komen tu ahli. Saya datang nak mengaji. Jadi boleh dapat pengajaran dan juga maklumat dan manfaat. Ketika tu saya boleh jadi tukang masak yang lebih baik. Sekarang ni nak komen orang, kita nak komen pun tak arti. Dan kemudian macam mana kita nak komen? Komen apa? Kawan tu cakap benda lain, kita duk komen benda lain yang kawan tu tak cakap. Kawan ni bagi tahu tentang sesuatu, alim ni telah bagi tahu tentang sesuatu maklumat yang penting, ilmu yang penting untuk diketahui. Dia tak tahu maklumat tadi, dia pergi komen hak yang dia tak tahu. Ni orang panggil apa? Ni panggil murakkab, ni panggil. Mangkuk siang. Ni mangkuk siang. Mangkuk siang ni boleh buah nasi, tapi alhamdulillah boleh jadi manfaat kat orang. Tapi kalau jenis mangkuk siang macam ni, yang ni tak boleh buat apa. Tak ada faedah. Tamam. Jadi sebab tu kena hati-hati dan bagi betul dulu bacaan kita. Bagi reti kita baca tu. Bagi kena kita punya nahu kitab kita tu. Kalaupun salah contohnya 1, 2, ya biasa manusia ni apa dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Inna bna adama khata'.
Inna ibna Adam khata'. Sesungguhnya anak Adam itu berlaku kesilapan. Tuh, awak nak baca pun dah silap dah ni. Inna ibna Adam khata'. Tamam. Atau kullu ibnu Adam, kullu ibni. Tengok salah lagi tu. Kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam tersebut akan melakukan kesilapan. Wa khairul khata'in tawwabun. Dan setiap yang salah tersebut, yang melakukan kesilapan tadi, yang terbaik baginya adalah melakukan taubat kepada Allah Taala. Tamam? Jadi kesalahan kalau setakat berlaku sikit dan boleh sedar kesalahan tadi, tak apa. Alhamdulillah lagi. Daripada ini tak sedar kesalahan. Ini masalahnya. Sebab tu banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti jalan para salafus soleh. Insya-Allah kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada faedah di sini. Antara selawat yang terbaik adalah selawat Ibrahimiyah. Kerana selawat ini selawat yang diajarkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yaktala bil mikyalil awfa idza shalla alaina ahli al-baiti falyaqul Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiy wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Ataupun dalam selawat yang lain, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala Muhammadin. Kan? Kalau tak sebut sayyidina, kalau dalam riwayat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina wa ala ali Muhammadin. Saya tak biasa nak sebut. Tak sebut sayyidina ni, payah. Terlupa selawat tu. Wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, boleh tak kita tambah sayyiduna pada salawat tersebut? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh ataupun tidak? Tidak ada masalah. Para ulama berbincang masalah tersebut. Sebahagian ulama berpegang kata tak dibaca dengan riwayat. Khair, tak ada masalah apa. Tapi sebahagian ulama berpegang dengan al-adab muqaddam ala al-ittiba'. Kata al-ittiba' aula. Ittiba' aula kerana Nabi baca tidak ada Muhammad, tidak ada sayyiduna. Tak sebut sayyiduna. Tamam? Maka saya nak baca dengan ittiba' dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis niat disebut tak apa, khair. Jamil. Tapi kalau saya nak berpegang dengan jalan al-adab, saya nak menambahkan sayyiduna, dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ana sayyidu waladi Adam wala faqar. Aku sayyid waladi Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ambil yang tu, saya sebutkan kepada Nabi dengan maksud sayyiduna. Dan hakikatan Nabi sayyiduna. Maka kita sebutkan perkataan tadi dalam selawat tadi, dalam tasyahud sekalipun, adakah dibenarkan? Tidak ada masalahnya. Ada seorang lelaki pada zaman Sayyidina Al-Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Izzuddin ibn Abdissalam. Ini cerita ni dikisahkan oleh Al-Imam Al-Ubbi radhiyallahu ta'ala anhu dalam syarahnya bagi Sahih Muslim. Jangan baca Ubay, Ubbi namanya. Al-Imam Al-Ubbi radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ada seorang penuntut ilmu namanya Ibnu Umarain. Ibnu Umarain ni, dia mengatakan bahawa tidak boleh ditambah lafaz sayyiduna pada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yarid, kata dia. Ini macam Wahabi zaman lah ni. Lebih kurang. Ni zaman bila ni? Ni zaman Sayyidina Izzuddin bin Abdissalam. Ada dah pok ni katanya. Adik-adik dia kot ni. DNA sekali. Dia kata lam yarid. Hadzal kalam lam yarid. Begitu. Wa innama yuqal, kata dia, ala Muhammad faqat. Sebut ala Muhammad. Dan kemudian para murid lain marah. Anak-anak murid waktu. Maksudnya zaman tu, orang yang macam ni ini jadi masalah kepada umat. Zaman tu. Zaman la hada yani indahu qimah syahadah aliyah wa nahnu nahtarimuh kata macam-macam lah sebut. Kami muliakan kerana dia pangkat dia tinggi, mengaji dia universiti keluar sijil gulung-gulung kan.
CJ bergulung-gulung tu, kena makan anan, habis gulung tu. Nah. Dia kata boleh pergi minta balik kat syu'un. Dia kata, okey, minta kat syu'un balik. Keluar balik sijil. Macam tu je lah. Kalau zaman lah, orang cukup angkat lah orang macam ni. Zaman tu, naqamaha alaihi talabah. Jadi orang pakat marah dan disampaikan berita tadi kepada Al-Qadi Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Disampaikan berita tadi kepada Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Apa yang dilakukan? Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam hantar para petugasnya menangkap budak ini dan kemudian disuruh dia berada dalam rumah, tidak dibenarkan dia keluar daripada rumah selama beberapa tempoh, sehinggalah terpaksa diminta syafaat daripada Hajibus Sultan, yakni orang yang rapat dengan sultan pada ketika tersebut, ataupun Hajibul Khalifah dipanggil, Hajib Khalifah, yakni orang yang rapat dengan khalifah, untuk minta rayuan agar khalifah membenarkan dia keluar balik jumpa dengan orang ramai. Barulah dibenarkan keluar setelah itu. Dan halangan dia untuk keluar daripada rumah untuk duduk dengan masyarakat, sebut benda-benda yang macam ni, ini sebagai uqubah kepada orang yang sedemikian. Bayangkan tuan-tuan. Ni macam mana pada zaman tersebut para ulama mengambil tindakan terhadap kelompok yang suka menyebarkan perkara-perkara yang boleh memecahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, yang kedua, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut kata ala Muhammadin sabili tawadhu. Atau kita kata kalau kita baca dengan sebut saya nak ikut Nabi sebiji. Dengan ucapan Nabi saya tak mengubah. Nak ikut cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ala Muhammad, saya nak ikut macam Nabi Muhammad sebut. Kerana apa? Kerana yang Nabi sebut ala ra'si wal ain. Saya tak akan tambah sikit pun. Khair, masya-Allah. Kamu orang yang betul itibak dengan Nabi. Tapi kadang-kadang zaman lah, bila sebut Muhammad saja, dia anggap Muhammad macam kawan dia di rumah. Lepas tu boleh sebut Nabi macam kita. Nabi bersyahwat macam kita. Nabi pun manusia. Nabi pun kadang melakukan kesilapan. Oh, nampak tak? Kebobrokan dan juga kerosakan yang dilakukan oleh umat sekarang ni, hanya kerana hilang satu kalimah. Hanya hilang sayyiduna. Tidak ada lagi tabjil, tidak ada lagi tauqir, tidak ada lagi ta'zim. Sedangkan kita mentakzimkan Nabi kerana Allah menyuruh kita takzimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innahu min taqwal qulub. Siapa yang mentakzimkan syiar Allah Taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akbar syiar, sebesar-besar syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling besar melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Pada syiarnya Allah, baginda Nabi. Maka siapa yang mentakzimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mentakzimkan rumah Allah Taala sahaja pun, kita dah dimuliakan. Mentakzimkan Ka'batullah, dimuliakan oleh Allah Taala dan dituntut oleh Allah. Mempermainkan perkara tersebut akan dipermainkan dan malah akan boleh menggugurkan iman seorang tadi. Bagaimana kalau orang tadi merendahkan dan juga meletakkan Nabi SAW setaraf dengan dia pada waktu tersebut? Ajib. Sebab tu moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada faedah yang saya nak sebutkan tadi, apa dia? Selawat Ibrahimiyah disebutkan apa dia? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Baik. Kebiasaannya ada soal yang disebutkan oleh para ulama qadiman wa haditha. Hatta ulama dulu pun ada bertanyakan soalan ini kepada para murid mereka, mungkin dengan sabil ikhtibar ataupun dengan soal, maksudnya dengan maksud soal, iaitu apa dia? Annal qaidah sebut apa? Annal musyabbah bi syai' a'la rutbatan an yakuna mithlahu. Jadi kalau musyabbah bi syai', kita nak tashbihkan sesuatu dengan sesuatu, maka sudah tentu perkara yang kita tashbihkan tadi, kaidahnya dia akan jadi lebih besar dan tinggi daripada yang ditashbih, yang mentashbihkan dengan sesuatu tadi. Contoh kita kata ini orang panggil apa? Ini sedap macam sekian disebut. Ini manis seperti gula. Maknanya gula ni yang mi'yar kepada manis tu adalah gula. Tidak? Betul? Jadi kalau kita tahu wajahnya manis seperti gula. Wajahnya manis seperti apa? Macam manis seperti apa? Seperti madu. Masya-Allah.
Madunya manis. Madunya manis. Dah tu lain lah tu. Tu madu lain tu. Wajahnya manis seperti madu. Baik bila wajah manis seperti madu. Baik adakah orang tu pergi jilat muka kawan tu, oi rasa manis kawan ni. Dah rasa peluh lagi. Dak madu manis tentu kan. Dah tentu lebih manis daripada, maksudnya kalau kita nak bandingkan sesuatu, kaedahnya perkara yang dibandingkan tadi sudah tentu ada sifat yang tinggi pada apa yang disifatkan tadi. Betul tak? Baik, bagaimana dengan selawat kepada Nabi SAW? Kita selawat kepada Nabi SAW dan seperti kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Adakah maksud sini Sayyidina Ibrahim lebih tinggi daripada Sayyidina Rasul SAW? Kita ketahui bahawa Nabi adalah afdalul anbiya. Nabi lebih afdal daripada datuknya Sayyidina Ibrahim AS. Macam mana jawapan yang diberikan oleh ulama? Para ulama mengatakan bahawa innama qila dhalika litaqaddumis salati ala Ibrahim. Disebutkan begitu kenapa? Karena selawat kepada Nabi Ibrahim lebih dahulu daripada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sudut sebutan tadi. Kama sallaita ala Ibrahim, kenapa? Litaqaddumiz zamani Ibrahim ala zamani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taqaddum zamani saja. Sama? Dan juga kata para malaikat Allah Subhanahu wa taala fi baitihi, apa kata malaikat? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Sama? Itu ayat dia. Dan ataupun jawapan yang lain disebut oleh para ulama kata apa? Tashbih innama huwa li asli salah bi asli salah la lil qadari bil qadar. Tamam? Atau bil qadri ala al qadar. Bil qadri ala al qadri. Jadi tashbihnya pada sudut apa? Pada sudut selawat kepada selawat. Aslus salah. Yang ni selawat, yang ni pun selawat. Ya Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang engkau selawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, seperti mana engkau selawat tadi pada sudut apa? Pada sudut sama selawat, yang ni pun selawat. Bukan pada sudut qadar. Qadar selawat kepada Nabi lebih rendah daripada qadar selawat kepada Nabi Ibrahim. Tak. Maksudnya persamaan pada sudut selawat. Seperti dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh. Yani wahyu ni wahyu. Kami wahyukan kepada kamu ya Rasulullah seperti kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Ini wahyu ni wahyu. Tamam? Ada sama antara wahyu dengan wahyu Nabi SAW dengan Sayyidina Nuh AS. Tentu beza. Tamam? Kemudian apa lagi disebut dalam Quran? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi persamaan pada sudut apa? Hadzal siyam wa hadzal siyam. Bukan pada sudut persamaan pada sudut semua perkara. Sebab tu tashbih boleh jadi kata ulama balaghah, tashbih tidak mesti pada jami'al wujuh. Kemudian ada ayat Quran tak sebut lagi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baik seperti mana yang telah Allah buat baik kepada kamu. Baik, macam mana kita nak banding buat baik kepada Allah Ta'ala kepada kita? Pada sudut ihsan sahaja. Tidak sama pada sudut haqiqah ihsan. Kerana haqiqatul ihsan bagi Allah Ta'ala sudah tentu tidak ada bandingannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun yang kedua kata ulama, bila mana Nabi menyebutkan kama sallaita ala Ibrahim, itu tawaduk daripada Nabi SAW. Dan juga sebagai syariat kepada umat Nabi Muhammad untuk sentiasa bertawaduk dengan akabir, dengan as-salaf yang terdahulu. Tamam? Walaupun Nabi SAW adalah bapa kepada para nabi pada sudut roh. Tamam? Walaupun Nabi Ibrahim adalah bapa kepada Sayyidina Rasul SAW pada sudut jasad, tapi Nabi adalah bapa pada sudut roh. Mana lebih aqwa, roh atau jasad? Sudah tentu roh. Karena ketika jasad abla atau yabla, maka ketika itu roh akan kekal. Betul tidak? Ketika roh jasad akan hancur, roh akan kekal. Baik. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini boleh kalau kita nak bincang lagi, disebutkan oleh Al-Imam Al-Fasi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Matali'ul Masarrat ala Dalailil Khairat, dipanjang bahasannya berkenaan dengan selawat tersebut.
kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan selawat kepada Nabi SAW dengan selawat Ibrahimiyah. Yang ini menjadi dalil besar kepada orang yang baca kitab Dalail contohnya, yang dalam tu disebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala adadit tuyur contohnya, ala adadil hawam, ala adadi sya'ri sya'rihim, adadi sya'rihim wa wabarihim, wabar, bulu-bulu binatang unta dan sebagainya berada di atas badan mereka. Baik, macam mana selawat tadi boleh disebut oleh beliau? Adakah akan dapat satu selawat ke, atau akan dapat sebanyak selawat tersebut? Seperti mana doanya al-Imam, selawatnya al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kan? Apa selawat Imam Syafi'i? Kullama zakarahu dzakirun wa ghafala anhu al-ghafilun. Kan selawat dalam risalah. Jadi sebanyak orang yang mengingatimu dan sebanyak orang yang ghaflah. Banyak mana? Banyak tu. Sebab dalam dunia ni dua kelompok. Ingat Allah, ghaflah. Dua ya. Maksudnya selawat kita sebanyak tu. Sebanyak yang ingat, sebanyak yang ghaflah sekali. Maksudnya seluruh umat. Jadi kita akan dapat pahala banyak mana? Sebanyak tersebut. Sebanyak niat tersebut. Baik, ambil mana dalil kata boleh buat macam tu? Ni kata mengelak ni. Dia mengelak lah selawat satu. Jangan ambil banyak ni. Dah. Allah Ta'ala sendiri ajak dalam. Dan Nabi sebut sendiri dalam ayat tersebut. Dalam hadis. Kama sallaita. Berapa banyak selawat Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim? Berapa banyak? Tak terbanyak. Tak terkira banyaknya. Maka kita dan para ulama mengambil panduan daripada perkara tersebut. Dan moga-moga Allah Ta'ala berkati kita semua. Berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tamatlah perbahasan dan perbincangan kita bagi kitab Is'a Tariqal Munir fi syarhi Isma' wala Taghtarir, karangan Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala. Jadi saya minta izin untuk saya bacakan daripada awal sampai selesai kitab ini dengan laju, untuk kita dapatkan sanad mendengar setiap daripada bait tersebut secara satu persatu. Apa yang disebutkan oleh Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullah, kita bacakan dia punya bait dia daripada mula sampai bait ke-21, no? Qasidah Isma' wala Taghtarir. Isma' wala Taghtarir wa ma aqulu fa'i. Inna at-tariqa ila al-ilahi bil wara'i waz-zuhdi was-sidqi wat-tasdiqi was-sahari wal-khawfi wal-ju'i ma' ya'sin 'anit tama'i wal-dhikri wal-fikri wa'tizali man ghafala 'an rabbihi waqtirabi man bidhaini ru'i wa hammi akhiratin wa nabdhi faniyatin wa nadhri atiyatin fi ghairi multami'i wa hamli ma takrahu an-nufusu qatibatan wa tarhi ma targhabul anam mujtami'in wal amru mumtathilan wan nahyu mujtaniba wa qurbu mumtathilin wa bu'di mubtadi'i wa qurbi mumtathilin wa bu'di mubtadi'i wa kaffi sab'in yura fi an-nassi madrakahu fas-sab'u illam takuffa fahya kas-sab'i was-sabri wal-hilmi wal-'afafi wal-karami أتقى الورى أكرم الورى لتستمعي والشكر إن الذي الإله قد شكر يزيده ويرى بالخير ذا ترعي والسعي في مطلب لله معتقدا واحذر تدنسه العصيان كالقدع وذي طريقتنا خذها وضابطها مستحسن الشرع لا سواه فاتبعي والجنس في من والبخس في من سعى يريد مطلبه betul يعني تمام والبخس في من سعى يريد مطلبه حتى إذا قد سعى لينقطع والعزم إن لم يكن نقيمه عمل فإنه كالهباء سار منتزع ولا تكون مثالا للتي نقضت
لغزلها خوف إبطال لمنتفع وعابد فوق حرف ذمه ظهر وآخذ للهوى إلهه شنع ومن إذا قيل يتقي يرى غضبا فحسبه من وعيد حيث يرتدع وبيعة نكثها بالضر عاد على ذهاب موضعه لو كان في البيع والعهد من قد وفى به له عظم أجر ويؤتاه بارتفاع مرتفع قد اشترى الله نفسا يا له ثمنا بجنة نيل من طباع مخترع هذا وحيث سعدت قم وقذوة بي واسمع ولا تغترر والحق قلت فعي وصلي وسلم رب الخلق أجمعه على الذي من يرد للحب يتبعي وصلى الله على سيدنا محمد. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita, insya-Allah kita akan sambung perbahasan pengajian kita ini dengan kitab yang akan datang. Kita akan maklumkan semula apa kitab yang kita akan pilih. Nanti kita akan sebutkan semula, dan moga-moga Allah taala berikan kebaikan kepada semua, diberikan kefahaman, diberikan keampunan dosa berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kita dengan sifat orang-orang yang yastami'una al-qaul fayattabi'una ma ahsana. Kita mendengar satu ucapan dan kita mengikuti yang terbaik bagi ucapan tersebut, dan moga-moga Allah taala memberikan kebaikan kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah, para guru matis. Sekali lagi kita doakan moga Allah taala memudahkan urusan anak anda beliau dan anak anda kita semua. Semoga Allah taala memberikan kesihatan kepada beliau dengan pembedahan pada esok hari yang akan dijalani oleh beliau. Moga-moga Allah taala beri kesembuhan dan juga diberikan kesabaran dan juga diberikan kesihatan yang baik kepada beliau, ibu ayahnya, para gurunya, dan juga kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Dijaga kita daripada perkara-perkara yang buruk pada akhir zaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا الاستقامة والإخلاص. اللهم ارزقنا الاستقامة والإخلاص. اللهم ارزقنا الاستقامة والإخلاص. اللهم إنا نسألك متابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. اللهم إنا نسألك متابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. اللهم إنا نسألك متابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.